Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, Alhamdulillah pada hari ini cikgu dapat menyediakan satu lagi bahan pembelajaran untuk anak murid cikgu di rumah. So di sini cikgu nak menerangkan berkaitan dengan dalam nyata dan dalam ketara, iaitu masih lagi di dalam tajuk yang terakhir dalam PJ tingkatan 4. Okay, sebelum itu kita pergi dulu kepada idea lah. Kepada idea macam mana kita nak lihat berlakunya ataupun kita nak lihat apa yang dimaksudkan dengan dalam nyata dan juga dalam ketara. So mari kita lihat pada raja yang pertama ini dan raja yang kedua serentak. Jadi apa yang dapat pelajar perhatikan di sini? Ya, sudah pasti pelajar akan nampak di sini melalui pengalaman kamu dan pengetahuan sedia ada kamu, kamu akan mengatakan bahawa kamu akan nampak bahawa duit shilling yang berada di dalam bika ini kelihatan lebih cetek. Kamu nampak dia lebih dekat dengan kamu. Dan juga apabila kamu berada di tepi kolam, kamu masukkan kaki kamu di dalam air dan kamu akan dapati kaki kamu tu lebih pendek. Seolah-olah air di dalam kolam itu tidak dalam. Itu yang kamu nampak. Dan kamu katakan bahawa kolam itu tidak dalam lah. Itu biasalah berlaku pada kanak-kanak dan dia kata kolam itu tidak dalam. Sebenarnya tidak. Jadi dekat sini kita nak teruskan nanti. Kita nak lihat apa yang kamu telah nampak dalam raja yang cikgu dirikan ini. Di raja 1 dan raja 2. Raja 1 kita dapati duit shilling berada di permukaan. Itu lebih dekat dengan mata pemerhati. Dan pada raja yang kedua kita dapati kaki kita kelihatan lebih pendek apabila berada di dalam kolam. Jadi sebenarnya di sini cikgu telah menyediakan satu video ringkas yang cikgu buat untuk menerangkan sebenarnya dengan lebih baik menggunakan simulasi yang tertumpu kepada dalam nyata dan dalam ketara. Di mana video ini telah cikgu masukkan dalam video STEM KPM, iaitu andainya aku biasanmu, boleh dilayari di YouTube lah. Okay, pelajar tengok cikgu sediakan. So, inilah yang berlaku apabila pemerhati melihat ikan di dalam kolam. Kita akan dapati ikan ini berada lebih dekat dengan mata pemerhati. Dan apabila kita labelkan garis normal di sini, di mana ini adalah, yang pelajar dah faham, ini adalah I, iaitu sudut 7. Okey, yang ini sepatutnya berlaku, yang ini kita panggil dia sebagai sinar 7 untuk I dan R ini. Apa yang berlaku di sini pelajar? Kenapa dalam raja ini kita lihat untuk objek yang di bawah ini, ikan yang berada di bawah, inilah yang sebenarnya berlaku. Apabila mata melihat dan merambat, iaitu cahaya bergerak dalam garis lurus, sebab itulah kita dapati bahawa ikan itu berada lebih dekat dengan permukaan dan kita panggil ini sebagai dalam ketara. Tapi sebenarnya tidak berlaku di mana apabila objek itu garis lurus, garis atau cahaya yang merambat daripada medium yang tumpat, iaitu di dalam air, dan dibiaskan kepada mata pemerhati, iaitu udara, iaitu medium yang kurang tumpat. Apa yang berlaku adalah sinar cahaya tadi akan dibiaskan menjauhi garis normal seperti inilah. Kamu nampak dan kita sambung. Menjauhi garis normal. Jadi sebenarnya ikan yang berada di bawah ini adalah objek. Ikan yang berada di atas ni adalah image. Dan yang kedudukan ikan di bawah ini kita panggil dia sebagai dalam nyata lah. Kita panggil dia sebagai dalam nyata. Okey. Boleh faham pelajar? Jadi
kita apa yang kita nampak dekat sini tadi, hasil daripada video ini adalah kita dapati indeks biasan adalah sin I bahagi dengan sin R. Ini cikgu dah tunjukkan sebelum ini. Bagaimana kita memperoleh sudut indeks biasan. Dan dalam kes ini pula, macam mana kita dapat, kita nak kaitkan indeks biasan ini menggunakan dalam nyata iaitu H. Dalam nyata iaitu H, kita bahagikan dengan dalam ketara. Di mana dalam nyata ni secara mudahnya ianya lebih dalam lah berbanding dengan dalam ketara. Ini salah satu kaedah lah bagaimana indeks biasan boleh dikira ataupun dihitung. Okey. Jadi fenomena dalam nyata dan dalam ketara ini disebabkan oleh faktor pembiasan cahaya daripada medium tumpat ke kurang tumpat. Sebab itu garis normal dan bagaimana sudut itu diukur amat penting untuk pelajar. Seterusnya kita lihat berkaitan dengan eksperimen. Eksperimen yang kamu boleh lihat dalam buku teks. Ada eksperimen yang sama di sini. Yang kita nak lihat inference ni adalah untuk melihat kedudukan suatu image dipengaruhi oleh kedudukan objek dan indeks biasan medium yang berlainan. So, hipotesis semakin bertambah dalam nyata suatu objek, semakin bertambah dalam ketara. So, pelajar pun dah faham bagaimana apa yang dimaksudkan dengan data yang dimanipulasi, iaitu dalam nyata data bergerak bala dalam ketara dan dimalakan adalah indeks biasan lah. So, ini adalah radas dan bagaimana radas ini disusun bagi membolehkan pelajar menjalankan eksperimen. Dan dalam eksperimen optik ada satu kaedah, iaitu kaedah ini dipanggil kaedah tanpa paralaks. Tanpa paralaks ni contoh mudah yang cikgu boleh katakan, kalau pelajar melihat ammeter atau voltmeter, ada satu cermin pada paparan voltmeter itu. Apabila jarum itu pelajar lihat semasa mengambil bacaan terdapat bayang-bayang, maka berlaku paralaks. Bacaan yang tepat apabila kita tidak nampak bayang-bayang jarum yang menunjukkan pada bacaan ammeter ataupun voltmeter, itulah yang berkaitan dengan paralaks. Untuk lebih mudah, pelajar bolehlah layari dengan mengimbas kamera kamu pada QR code yang cikgu sediakan ini, dan pelajar amatilah video tersebut. Video tersebut dibuat oleh cikgu Hairul Anwar lah. Okey, so lebih lanjut kita pergi kepada slide yang berikutnya. Berdasarkan eksperimen tadi, so kita dapat simpulkan bahawa indeks biasan adalah dalam nyata dibagikan dengan ketara lah. Jadi untuk mengukuhkan pengetahuan murid-murid, cikgu sediakan dua contoh. Ini contoh pertama. Okey, terdapat juga dalam buku teks. Nasihat cikgu, bila nak menjawab soalan, jangan baca dulu tengok gambar raja. Kita fahamkan udara, plastik, so makna lebih tumpat. Ya, bagus. Kamu dah faham sendiri. Okay, apa yang berlaku, plastik lebih tumpat lah. Udara kurang tumpat. Sebab itu, ianya dibiaskan mendekati garis normal. Okay, baru kita tengok soalan. Okey, menunjukkan suatu sinar cahaya merambat dari udara ke bahan plastik pada sudut 60 darjah. Indeks biasan plastik ialah 1.49. 1.49. Kamu dah faham lah macam mana ia dapat ni. Berkaitan dengan indeks biasan. Kamu pun dah faham formula dia. Okey, hitung sudut biasan iaitu A. So, kita guna sudut. Kita guna formula N sama dengan sin I bahagi sin R. Kita olah sin R kepada sin I bagi N. Okey, masukkan sin I itu sin 60 darjah dan masukkan, gantikan indeks biasan 1.49. Akhirnya kita dapatlah R adalah 35.54 darjah. Ini pelajar dekat kalkulator sajalah. R sin ni. Okey. Yang kedua pula, yang B, kelajuan cahaya dalam plastik. Ni kelajuan cahaya lah. N. Formula yang selanjutnya, indeks biasan sama dengan C. Hal laju dalam vacuum bagi dengan dalam medium
So, laju cahaya adalah 3 kali 10 kuasa 8 bagi dengan indeks biasan tadi 1.49. So, kita dapati bahawa kelajuan cahaya dalam medium plastik sepatutnya memang kita faham lebih kurang daripada kelajuan cahaya sebab plastik lebih tumpat. So, jawapannya 2.01 kali 10 kuasa 8 meter per second. So, contoh yang kedua, kita lihat dekat sini gambar, tengok gambar dahulu. Okay, ini dalam ketara image yang contoh pertama tadi cikgu tunjuk bahawa ia lebih dekat dengan permukaan. Yang ni objek yang sebenar lebih bawah ini dalam nyata. So, soalan. Okey, soalan tanya berapakah indeks biasan larutan itu. So, berdasarkan rajah ini kita dapati bahawa dalam ketara H kita boleh peroleh dengan menggunakan formula inilah. H tolak 27, so kita akan dapat 5/7H. Indeks biasan larutan gunakan formula H bagi dengan 57. Okay, gunakan kemahiran matematik saja, belajar olah penyelesaian yang ada ini. H akan dapat 7/5, itu bersamaan dengan 1/4. Jadi apa yang cikgu nak simpulkan di sini, fenomena dalam ketara dalam nyata disebabkan oleh pembiasan cahaya. Kemudian kamu boleh kaitkan dalam nyata dan dalam ketara ini untuk kita memperoleh indeks biasan, iaitu dalam nyata bahagi dengan dalam ketara, dan indeks biasan juga dipengaruhi oleh ketumpatan medium. Jadi sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.